khabar? Apa khabar semua? Kita hari Waalaikumsalam. Ini dalam ESCM Views episod yang tak pasti, entah 28 kot. Pasal minggu lagi satu kita tak buat sebab kita ada international break. So kita sambung balik minggu ni. So kita tu siapa tu? Kalau kau buang tak kenal, nak kenal tu. Ni, sekejap ada, sekejap tak ada. Dia macam kambing perap. Kita punya panelis yang menghilangkan diri selama ni, Abdullah. Ya, Abdullah apa khabar? Abdullah, okey. Tengok dia nampak ada pakai baju Brazil. Ni nanti kita akan sembang pasal Brazil dan juga pemain yang kita tahulah dia punya couple dia tu nanti. So kita juga ada Bono. Bono dari negeri di bawah Bayu. Ya. Bono, ingatkan saya kembali, you dekat mana? Tawau, Sandakan, mana? Sandakan. Sandakan di mana seafoodnya konon-kononnya murah. Dah lama tak pergi Sandakan. Ya. Nampak pula saya bawa balik office ni tak makan lagi ni. Saya tak makan lagi ni. Jadi itu bayang-bayang seafood dekat Sandakan. Okey. So terima kasih kepada semua panelis kita. So target kita hari ni 20 minit. Today short and sweet saja. So kita ada beberapa topik yang ingin dibincangkan. So untuk topik-topik tersebut izinkan saya untuk berkongsi skrin. Jadi kita tengok, jadi anda boleh tengok skrin, dari situ kita bercerita topik. So topik-topik kita hari ni kita nak cerita sedikit tentang World Cup. Sebab kebanyakan World Cup qualifier semua dah tamat. Sebenarnya ada beberapa playoff lagi, tetapi tak salah saya malam ni midnight dia akan ada draw. So dia akan draw, kita akan tengoklah pasukan-pasukan mana yang masuk ke mana dan sebagainya. Tapi sebelum kita teruskan, saya nak tanya Abdullah. Aku tahu kau pakai baju Brazil, tapi nak tanya soalan bodoh ni. Untuk World Cup kau sokong tim mana? Tanya je. Brazil. Okey. Tapi selalunya World Cup, bukan nak kata kebanyakan orang, tapi ada orang uniknya dia tak sokong satu tim sahaja. Sebab secara logiknya kebanyakan penyokong bola sepak ni dia lokal, dia ada support. Lepas tu kalau international football untuk bukan country maksud saya, untuk liga-liga dia selalunya dia sama ada dia sokong Liga Inggeris ataupun dia sokong Liga Spanyol ataupun Itali ataupun Jerman. Jadi untuk Abdullah, selain di Brazil, ada tak Abdullah support tim lain untuk World Cup selain daripada Brazil? Tanya je. Not masuk dia, tapi dah tersingkir dah. Nak masuk dia main laju. Aduh, kau ni tak pernah gagal mengejutkan aku lah. Tapi dia kalah pula. Nak masuk dia tahu. Tapi macam mana dia dah belasah Italia, aku rasa masa tu dia orang dah habis dah all out dah. Jadi by the time dia orang jumpa Portugal kan, dia kalah 2-0 kan. Dengan Portugal kan, dia kalah 2-0. Tak boleh tak larat dah. Jadi tapi at least kita menunjukkan North Macedonia sebab buat kejutan, kesian Itali. Dua World Cup turut-turut tak pergi final. Memang suwe. So Bono World Cup ni ada pasukan ke? Ada England. Aduh, tradisional sungguh. Jadi England kan. Okey, England bukan nak cakap. Yang peliknya pula, contohnya macam kita ada penyokong Everton kita kat Malaysia. Dia orang ni tak sokong England sebenarnya. Dia orang anti. Jadi dia orang mungkin sokong mungkin Germany ataupun mungkin nak support Italy dah tak ada, mungkin Belgium. So Bono dia support England saja pun ada tim lain. Dia ada backup team just in case. Brazil. Ya apa betul aku kita bukan ni lah, dia bukan nak cakap tu sebagai macam kita sokong Everton tu, bukan macam tu lah sebenarnya. Cuma untuk game yang kalau World Cup nanti, tim yang saya akan tengok macam mana nonton tu ni memang England. Brazil. Wow. Ini selalunya England, Brazil ni orang tua, orang lama je. Ya. Untuk saya secara tradisionalnya memang saya sokong England. England di satu core.
Tetapi kalau awak tanya orang rumah saya, I think dah dalam, saya rasa semenjak South Africa punya World Cup, saya sokong US North American. Dia ada North American, saya sokong US. Saya ada baju US, dia panggil soccer lah, unfortunately. So dah 2 tahun pula saya follow Canada. Canada ni dah lama dia tak masuk final. Jadi Canada ni dia nak beritahu lah. Jadi untuk World Cup kali ni saya sokong North America. Tapi saya akan letakkan USA tempat lain. Saya nak tengok Canada, underdog dan juga England lah. Tetapi saya tahun ni saya nak beli baju Canada. Jangan tanya saya kenapa. Mungkin murah kot. InsyaAllah. Okey, saya dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, saya nak sebut beberapa tim yang tak masuk World Cup So yang nama saya kita mula-mula kita cakap Italy. So pemain-pemain seperti Chiesa, Verratti, Chiellini, dia orang ni tak dapat main. So tapi saya tak berapa minat lah tim Italy ni. Jadi pada saya tak ada apa sangat. Saya sebenarnya nak tengok Zlatan Ibrahimovic. Sweden pun tak masuk final. Saya nak tengok kan selalu pasal dia dalam 40. Dia dah lajak pada dia dah pada saya kenapa dia nak duduk main selama ni, sebab at least dia nak masuk final dan buat impact ke apa ke kan, macam Roger Milla dulu kan, Roger Milla 40 lebih main lagi. Sweden pun tak dapat masuk. Nigeria tak dapat masuk. Tak dapatlah tengok Ademola Lookman. Algeria pun tak masuk. Riyad Mahrez tak dapat tengok. Saya suka Egypt tak dapat main. Tahu tak kenapa? Salah. Saya rasa salah dia kot. Penalty dia penalty tak masuk tak salah. Dia ke? Ya, first penalty. Kan melambung tinggi kan. Memang salah. Okey, tapi tak apa. Egypt tak dapat masuk. Colombia pun tak dapat masuk. Dan yang terakhir setakat ni Chile tak dapat masuk. Jadi untuk playoff kita, saya sebenarnya kalau boleh nak tengok Australia lah. Australia dia playoff dengan UAE. So ada lagi perlawanan nak main. Saya suka Australia. Mungkin yalah, saya macam Bono cakap tak pasal tim Cahill kot dulu kan. Lepas tu New Zealand pun ada tengok. Tapi yang hebat sekarang ni kebanyakan yang poyo-poyo lah. So, saya tak nak cerita pasal politik bola sepak, tetapi kena sebut sebab kita ada, tak salah saya, lagi satu playoff Ukraine dengan Scotland. Lepas tu dia akan lawan dengan Wales. So kita tengok macam mana lah. Berkenaan dengan itu, tak salah saya, kita nak tengok Rusia dia masuk final. Ada kan? Ada. Rusia dia masuk final. Tak main kan? Tak main kan? Nama tak ada pula. Kita tak apa. Rusia tak main, kita tak nak cerita pula. Dan seterusnya kita nak cerita pasal tim Everton lah. Aduh. So ni saya nak tanya kepada soalan kepada siapa nama ni? Boyfriend kepada Richarlison ni. Abdullah. So Everton sebenarnya dia report season yang lepas kerugian 121 juta pound. Tak pernah dibuatnya. Jadi kita rugi 121 juta pound. Dan telah diperkatakan bahawa untuk kita dapatkan, untuk mengurangkan kerugian tersebut, tambah-tambahan pula kita sekarang ni dah lah corot nak jual, saya sebut nama, kita nak jual siapa? Ada 2 orang striker kita, dua-dua striker kita nak jual. Siapa kita nak jual? Richarlison dengan Dominic Calvert-Lewin. Jadi apa pendapat Abdullah dulu tentang perkara ini? Niat Everton nak jual Richarlison dengan DCL. Pada pendapat saya, kalau macam dia nak jual pun tunggu ujung season kot. Kalau macam contohlah kita tersingkir ke liga bawahan lah, contoh. Kita sebelum tu singkir tu kita dah jual harga mahal dulu.
Sebab kalau dah lepas tersingkir tu, nilai dia mungkin boleh menyusut sedikit lah. Dan player tu mungkin boleh keluar dengan harga yang murah lah. Bukan lebih tinggi ke? Dapat saja. Kalau sebelum harap-harap tak tersingkir lah ke liga bawahan tu. Jadi kalau katalah tapi saya rasa kita hujung-hujung tanduk ni kita akan survive dan kita masih lagi main Liga Perdana Inggeris. Soalannya, Abdullah, apa pendapat Abdullah kalau Abdullah nak simpan ke nak jual Richarlison? Saya nak simpan, cuma kena kurangkan gaji lah. Tapi itulah masalahnya. Mana dia nak kurangkan gaji dia? Dia dah bukan nak kurangkan lagi. Dia dah cakap niat dia nak main Champions League. Jadi nak tanya Bono pula. Richarlison dia dah cakap kan dia nak main Champions League. Jadi kalau kata setakat tempat 14-15 tu nak main Champions League 10 tahun dia kan. Jadi pendapat Bono, adakah ianya good business untuk kita jual Richarlison dan juga atau DCL? Apa pendapat Bono? Kalau saya apa yang saya nampak, kedua-dua striker ni baguslah. Sepatutnya kalau dapat kita tahan lagi untuk dalam klub, sebaiknya lah. Tapi kita harus terima ni lah. Sama kita kekal dalam liga perdana ni atau mudah-mudahan tidaklah jatuh championship. Saya fikir dua striker ni memang kita tak nak jual dia dua orang ni yang akan minta untuk. Dia akan minta untuk. Okay. Saya fikir macam itulah. Saya pun rasa macam tu juga. Tapi kadang-kadang benda ni kita tak pasti. Kadang-kadang Everton sendiri nak jual, tapi bila dia letak dalam surat khabar dia cakap Richarlison dan DCL yang minta. Kita tak tahu benda tu mungkin terjadi macam tu. Tetapi pendapat saya, untuk kita survive, jadi untuk kita set up balik kita punya team, apa salahnya kita jual? Contohnya kita jual, kita cari pemain. Kita pun ada pemain-pemain yang boleh kita ketengahkan. Actually okey. Kerana apa? Kita dah rugi duit. Dan kita tak ada duit. Dah rugi duit rugi duit, tak ada duit. Jadi saya rasa dengan menjual dua-dua ini dapat membantu untuk restructure balik duit yang masuk itulah. Of course tak boleh nak bayar segala kerugian kita 100%. Tapi kita boleh gunakan modal untuk restructure balik tim kita. Faham tak? Jadi kalau kita ada dua striker yang bagus tetapi kita punya masalah bukan pasal striker, betul tak Bono dengan Abdullah? Masalah kita selama ni dekat mana? Belakang dengan juga bahagian tengah. Forward kita okey. Tapi saya rasa untuk move forward, kita jual forward, susun belakang dengan tengah, dan tengah ni kita push ke depan balik. Tak guna kita ada dua star striker tapi main tak bagus. Jadi adakah Abdullah setuju dengan pendapat saya? Atau Abdullah ada pemikiran yang lain tentang perkara ini? Saya rasa macam setuju jugalah. Mungkin kita boleh buat tim baru yang boleh dapat keserasian. Mungkin tim baru tu semua sama level je. Macam sekarang ni striker kita agak level dia agak tinggi sikit kan. Mungkin sama level, lepas tu mungkin dia punya chemistry lebih bagus kot. Kita tak tahulah, kita kena bina balik lah dari awal. Abdullah kau cakap putih kan, bila cakap chemistry tu steam aku dengar. Okey, Bono, apa pendapat Bono pula? Kalau kita dapat jual ni bukan sikit lah, kita harap kita akan dapat dengan banyak lah kan. Pasal kita masa beli Richarlison pun harga dia berapa banyak. DCL mungkin tak berapa banyak. Tapi kalau kita push dua, macam bayangkan kita kalau push dua ni kita mungkin dapat antara 80 ke 100 juta kan. Banyak tu duit tu. Kalau nak ikut tu. So apa pendapat Bono? Kalau kita jual apa nak buat dengan duit tu? Itu soal apa nak guna duit tu tak tahulah. Ini manajemen dalaman tu dia nak guna untuk
nak lagi bagus tim pastilah, tapi yang pasti memang saya ingat Richarlison dengan DCL ni sebab dia dua orang ni kita boleh anggap sebagai top striker untuk negara dia orang, England dengan Brazil. So saya ingat mungkin ialah macam Abdullah cakap, level dia orang tu mungkin terlampau tinggi sudah. Tapi harap ada player lain lagi lah, kalau boleh jual banyak lagi yang buang masa je dalam tu. Betul. Jadi atas ya sikit gaji, tapi, bayar gaji saya fikir boleh selesai je tu. Itu yang saya nak cakap. Kalau nak jual lain tu mungkin kita lagi rugi, tapi rugi daripada harga jualan, tapi kita akan recover sebab kita dah tak bayar gaji tinggi. Itu perbezaan dia. Itu perbezaan dia. Jadi pada saya yang dua ni kalau kita jual, kita yang penting dapat duit masuk. Itu instant duit. Yang lain tu beli harga tinggi, jual tolak harga murah tapi jimat gaji. Itu je itu lagi satu cara. Jadi pada saya Everton tahun depan saya rasa kita kena tengok dua benda lah. Saya tak tahu management cakap bonus kita tak tahu. Daripada saya financially itu pun sangat penting juga untuk kita survive. Kalau kita financial tak survive nanti jadi macam tim-tim yang dulu-dulu macam Leeds dan sebagainya. Best main tapi lama-lama dia koyak. Pasal apa? Financially dia orang tak viable. Alright, dalam perbincangan tu kita ada satu perlawanan yang hebat pada hari Ahad ni. Menentang West Ham United. Menentang David Moyes. Jadi saya nak cakap lah, setiap perlawanan kita mesti menang. Tetapi dalam WhatsApp group tadi saya tengok ada beberapa orang yang agak optimis. Jadi apa pendapat Bono tentang peluang kita melawan West Ham? Kita main jauh kita away. Jadi apa pendapat Bono? Biasalah memang kalau saya optimis Everton dia akan inilah, sebab kita pun mungkin dah rehat panjang. Player yang ada pun bukan tak ramai yang terlibat dengan international game. Saya ingat, yalah kalau ikut West Ham kita ada David Moyes. Tapi coach kita tu bekas player sana juga. Dia pun mungkin dalam ni dia ada plan dia juga untuk apa akan dia buat tempat dia dulu tu. Saya ingat yalah kita mengharap dengan baki game yang ada, kita ada kelebihan, ada yang game yang kita belum ni. So harap bermula yang ini kita dapat 3 poin dulu lah. Baik. Pada saya pun ada juga tengok harapan, tapi saya nak dengar harapan Abdullah. Abdullah apa pendapat Abdullah tentang perlawanan kita Ahad ni menentang West Ham? Rasa kita akan menang dengan yang amat besar. Abdullah tampak gagal lah. Mula bangkit. Lepas tu game lagi satu kalah balik. Aduh Abdullah, apa nak jadi dengan tim Everton ni? Abdullah menang besar Okey. Menang besar kan ni. Harap ni Richarlison dia punya mood berterusan lah. Tapi kena faham Richarlison kalau gol-gol dia yang dia score tu semua dekat depan gol aja. Jadi maknanya dia orang punya bahagian tengah dengan bahagian tepi tu memang bergerak lah Brazil. Dia gol-gol dia semua tap in je. Dia memang sama nasib dia baik ataupun memang orang push bola tu bawa ke depan. Itu kerisauan saya. Richarlison ni dia boleh score. DCL boleh score, tapi dia orang ni jenis kena ada dekat dalam petak D tu. Kan, petak penalty tu, dekat-dekat situ baru dia orang score. Kalau tidak agak susah, tetapi salah satu gol Richarlison tu nampak masa lawan Brazil menang tu, of course dia score dari jauh tu, dia boleh kalau dia nak, tapi betul nak tengok mood dia. Alright. Saya harapkan seri lah. Janji tak kalah lah. Yang penting jangan kalah lah, seri lah. Agak susah lah, tapi agak optimistik pula kemohon orang ni. Risau pula saya ni kan, tak tahu kemohon jampi apa pula. Jadi dengan itu kita akhiri. Untuk akhiri ni saya nak share sesuatu lah. Nak share sesuatu. Tu dia
Yeah. Boleh nampak tak? Boleh nampak skrin saya tak? Tak ada pun. Tak ada saya kena share. Ground. Tu dia. Minta maaf jadi tak share. Ya, sekarang baru boleh nampak. Tu dia. Yes. Jadi perlawanan kita nanti pada hari Ahad tu pada pukul 9 malam. Jadi maknanya ngam-ngam tu kalau kita semayang tarawih paling pendek lah 10:1 lah, 11 tu sempat tangkap lah permulaan. Tapi janganlah semata-mata sebab tu tak. Jadi dengan ini saya meminta Abdullah kalau ada ucapan kepada pengikut Islam yang beragama Islam atau juga siapa-siapa saja yang keluar beragama Islam berkenaan dengan bulan puasa bulan Ramadan. Sila beri ucapan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Puasalah. Jangan order nasi. Jangan order nasi dekat saya tengah hari. Jangan order Grab dekat pintu cakap Cina pula. Dia tak ada lagi. Lepas tu jawab salam. Lepas tu terjawab salam pula. Jadi harapan kita di bulan Ramadan ni, Everton ni dia kena penyokong Everton ni pahala dia mesti banyak. Sebab dia kena lebih banyak bersabar daripada orang lain. Sabar. Aduh. Ingat ya, saya ingin mengingatkan yang menonton ni nanti, rakaman ni nanti, salah satu hukum berpuasa adalah waras. Jangan bila kalah tu hilang akal. Bila hilang akal tu boleh batal puasa. Jadi bawa sabar. Okey, dah Bono kau ada nak bagi ucapan terutama pada orang-orang Sabah ke di mana-mana. Silakan. Okey, untuk Assalamualaikum untuk semua yang akan tengok video ni, terutama yang menyokong Everton. Kepada semua Muslim, saya ucapkan selamat nyambut bulan Ramadan. Selamat berpuasa. Betul dia cakap, kita punya si atas tu kena waras terus ya. So ingat tu. So apapun terjadi, kita sokonglah Everton tu. Terus-terusan sampai apapun kita akan sokong. Itu saja. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Okey. Jadi pada saya dekat sini, saya ingin mengucapkan ialah selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan, dan juga semoga bulan Ramadan kita pada tahun ini lebih lah, segala-galanya lebih, sebab sebab pintu border semua dah buka. Kita nampak siapa yang ada orang saudara mara kat Singapura tu balik-balik, saya tengok video dan menangis dan sebagainya, ya tak? Dan seterusnya saya ingin ucapkan selamat bersabar lah. Selamat bersabar lah. Okay. Dan saya nak minta tolong Abdullah nanti bila kita dah upkan video nanti, mungkin Abdullah boleh dalam komen video nanti, boleh Abdullah attachkan perniagaan. Abdullah ni dia berniaga. Dia berniaga untuk bulan Ramadan. Kita bukan bulan Ramadan saja, tapi sebelum ni memang berniaga. Jadi mana tahu boleh kita support Abdullah punya perniagaan. Jadi bakoba kan, Jadi nanti bila kita up video nanti boleh dekat bahagian komen ni Abdullah kan. Letak nombor telefon, nombor kontak kita jadi perniagaan dan sebagainya. Okey Abdullah kita support. Abdullah. Okey, dengan itu kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat berpuasa nanti. Salam. Di Majulah Sukan Negara.